Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hadza idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada segenap asatizah, para alim ulama, khusus segenap talabah, InsyaAllah kita teruskan atau kita mula pengajian kita kitab Al-Aqidah Al-Kubra. So ni yang final. Sayanglah kalau photostat. Belilah yang original baru bangga. Photostat sikit dulu, and then boleh beli sampai pakai yang original. Ini sampai mati kitab ni. Jadi walhamdulillah bidakumullah. Ceritakan Darul Taqwa ni ceritakan terbaik, dan saya iktiraf kebagusan, kebaikan Anas Syarfawi buat. Cik Anas Muhammad Adnan Syarfawi ni yang mentahqiq Ihya Ulumuddin. Mentahqiq kitab Ihya Ulumuddin Darul Minhaj. Dia tak berapa banyak video yang kita jumpa di internet sebab dia macam masdur sikit. Tapi dia orang Damaskus, Dimash. Kalau tak salah ada yang bagi tahu saya tak tahu betul ke tak. Dia khirij Ma'had Fats Islami, wallahu a'lam. Tapi dia orang yang alim lah. So bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Maaf kopiah tak tinggal dengan syarahan tadi. Tak bawa pula. Maaf. Dan saya tengah migraine sampai kena gigi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Awal wajibin alal mukallafi. So ini teks yang agak kontroversi. Sebab Imam Sanusi dia mula dengan kubra. Ini kena faham. Dia mula dengan besar, kubra dulu, baru dia pergi kecil. So kita akan jumpa di kubra ini dia keluarkan pendapat-pendapat dia yang agak kerah, termasuk tentang imanul muqallid kafir. Dalam ni dengan dalam Ummul Barahin, kita boleh lihat di syarah Ummul Barahin. Alhamdulillah, alhamdu segala puji lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut kat sini al-kalamu fima yata'allaqu bil hamdi was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam syahirun. Ucapan atau perbicaraan tentang hamdalah dan selawat kepada nabi itu sangat masyhur. Fala nutilu bihi. So anda pun tak nak panjang-panjang lah. Kan? Lillahi rabbil alamin. Lillahi bagi Allah rabbil alamina. Iaitu Tuhan yang menguasai atau mentadbir sekalian alam. Wassalatu adapun selawat, rahmat, ta'zim, wassalamu dan keselamatan itu ala sayyidina dicurahkan kepada penghulu kita, wa maulana dan tuan kita, Muhammadin Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Muhammad khatamin nabiyyina, penutup segala nabi, wa imamil mursalin dan imam pada segalian yang diutus, wa radhiyallahu an ashabi rasulillahi ajma'in, wa anit tabi'ina dan daripada dan juga pada tabi'in, wa man tabi'ahum dan yang mengikuti mereka bi ihsanin dengan kebaikan ila yaumiddin sampai hari kiamat. I'lam, dia mulakan i'lam. Syarahallahu sadri wa sadraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka dadaku dan dada engkau. Wa yassara linailil kamali fid daraini, dan Allah memudahkan untuk mendapat kesempurnaan fid daraini, di dalam syurga dan neraka. Syurga dan neraka pula. Daraini, dunia dan akhirat. Amri, urusanku, wa amraka dan urusan engkau.
Syarah dia, wala yakhfa huna husnul munasabati du'a'i bi syarhi sadri alladhi huwa tahiyatuhu liqabulil ma'arif wa fahmiha. Orang Melayu kata apa, terang hati, diberikan terang hati supaya apa, ilmu ini dapat melekat pada kita. Dimulakan dengan doa tersebut. Sebab ini ilmu, kita perlu kepada ilmu. Tanpa ilmu kita tak tahu. Enlighten us with knowledge. Allahumma zidna ilman. Tapi Islam ditambah ilman nafi'an. Kita tak nak hanya ada ilmu tapi tak bermanfaat. Bermanfaat tu maksud dia apa? Koma ada ilmu, buat diri koma dan orang lain tambah baik. Bukan ada ilmu tapi tambah buat masalah, tambah buat onar, tambah sombong, tambah menyusahkan orang lain, buat pening orang lain. Bukan. Boleh nampak? So Allah SWT, jadi dalam baginda SAW kan sebut tentang ilmu bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Orang yang pertama jatuh ke neraka Jahannam, alimun la yuntafa'u bi ilmi. Orang alim yang ilmu dia tidak bermanfaat. Itu yang kita takut. Kita ta'awudz, kita mohon Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini semua kita kena tahu. Sebab apa korang belajar kat universiti Garden of Knowledge and Virtue. Apa maksud yang kau faham kan? Orang universiti kadang dia jadi sekular, dia tak peduli bab ni. Macam kita katalah ada SFS Student Feedback Survey Kalau Ana dekat pondok Ana itu suul adab Bukanlah Ana duduk kat sini tak ada buat apa lah kan. Yalah, kita dekat kerja, ada bergaji dan dengan sistem nak ni ada tu. Dia understand. But ini semua sistem barat. Kita duk kata Islamization of knowledge. So prove it. Islam tak buat macam tu. How can the student dapat knowledge from the sheikh and the sheikh kena evaluate by the student? Mana boleh? Suul adab. Ini termasuk ilmu yang tak bermanfaat kalau macam ni. Ni just bagi tahulah maksud knowledge. Dan kita ni dah terlalu jauh meninggalkan ilmu yang sebenar di sisi Islam. Kononnya nak lari dari secularism, but you enter to another biggest secularism. Ini. Sebab tu Prof Nakib waktu dia buat istek tu, dia tak nak terikat dengan all that rules. Dia nak independent dan dia buat cara macam mana ulama dulu buat. Itu yang dia nak buat. Go back to the heritage. Itu yang kita nak. Well, tak adalah nak kat pondok lain lah. Pondok memang macam tu. Sebab tu pondok dia tak terikat dengan kerajaan, tak ada semua tu. But bila dia tidak besar macam di Indonesia, dan hidup segan, mati pun apa dia panggil? Itulah kan. So that's what happened. Tapi kita believe one day insya-Allah boleh hidup balik ilmu, budaya ilmu. Okay, bila dah tahu dengan doa untuk mendapatkan ilmu oleh Imam Sanusi, dia start dengan anna awwala ma yajibu qabla kulli syai'in ala man balagha. Ni, sesungguhnya awal perkara yang wajib sebelum segala sesuatu pada orang yang telah baligh. Ini adalah tentang apa, iaitu membahas apa pertama sekali yang wajib bagi orang yang baligh. Dia jawab kat sini, kat syarah dia, anna awwala ma yajibu ay syar'an innama lam yuqayyidhu bidzalika kama waqa'a fil irsyad. Irsyad tu maksud dia apa? Irsyad itu adalah kitab Imam siapa? Juwaini. Banyak yang lain tak masuk kelas akidah saya. Ini sintetik dia.
Jadi akidah Asy'ariyah tu dia datang dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menurut riwayat dia karang 320 kitab setelah keluar daripada Mu'tazilah. Yang kita jumpa hari ini tak sampai 11 atau 12. Nampak? Tu pun ada pertikaian sahih nisbah tak sahih nisbah. Sebab apa? Sebab Abu Hasan Al-Asy'ari hidup di zaman salafus soleh. Maklumlah bila benda tu jadi rare. Kan? Okey, itu satu. Lepas tu yang kedua, Imam Abu Hasan Asy'ari dalam 320 kitab yang dia karang tu, dia banyak-banyak gaya. Banyak-banyak gaya. So dia ada ambil pendekatan ilmu kalam. Kalau ilmu kalam itu keji, dia takkan karang kitab Istihsanul Khawd fi Ilmil Kalam. Betul tak? So part of kitab ilmu kalam yang dikarang sampai kepada kita, nama dia Al-Luma'. Kenapa Al-Luma' ni boleh sampai? Sebab antara semua karangan dia, Al-Luma' ni kitab ilmu kalam dia yang paling precise, paling accurate, lengkap. Kita boleh baca. Hari ini dah dicetak banyak cetakan. Dan kitab Al-Luma' inilah yang menyebabkan Al-Imam Baqilani syarahkan. Ya, boleh syarah. Ni boleh baca dan kitab Masadir Tarikhiyah tu. Li Ilmil Kalamil Asy'ari. Dia Salafi dia tulis, tapi dia tulis tu sebab dia nak mengisafkan geng Salafi yang tak faham Asy'ariyah. Ini. So it's a good book, very good book. Dr. Khalid tak sukalah, tapi at least saya dapat manfaat. Sebab tu saya baca. Jadi kitab Syarah Al-Luma'. So Syarah Al-Luma' Imam Baqilani ini menunjukkan bahawa Imam Baqilani mengambil istifadah Asy'ariyah tu daripada kitab Al-Luma'. So dari Al-Luma' ni Al-Baqilani mengarah Al-Insaf, At-Tamhid dan lain-lain. Dan dia buat Syarah Al-Luma'. So famous, ilmu tersebut diteruskan oleh Al-Isfarayini. Kan? Kita tahu kan, sebelum Al-Ustaz Abu Bakar, Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfarayini, barulah pergi kepada Imam Al-Juwaini. So Imam Juwaini dia buat Syamil fi Usuluddin, tu yang besar, dicakup semua. Jadi kebanyakan dalam Al-Luma', Syarhul Luma' tu ada dekat dalam kitab Asy-Syamil fi Usuluddin. Lepas tu dia buat yang macam basically ini untuk mengajar. This is syllabus untuk mengajar, bukan reference. Itu nama dia Al-Irsyad. Sebab itu nama dia Al-Irsyad. Irsyad tu maksud dia apa? Nak tunjuk nak ajarlah. Al-Irsyad. Okey. Al-Irsyad ini berjaya melahirkan Imam Ghazali, Imam As-Salaliji di Maghribi, Ibnu Harazim di Maghribi, Abu Bakar Al-Ma'afiri, Ibnu Tumar, semua ni datang daripada Al-Irsyad. Okey. So Al-Irsyad ini diringkaskan bernama Luma'ul Adillah. Yang kecil. Untuk dia mengajar di budak-budak ibtidak yang ada di Madrasah Nizamiyah, Risalah Nizamiyah. Itu dia punya kitab basic dia. Ni. Dan dia ada beberapa kitab lagi. Itu Imam Juwaini, Imamul Haramain Al-Juwaini. So kita reverse balik. So Ustaz, macam mana dengan kitab Abul Hasan Asy'ari Al-Ibanah? Wah, dia isu tangan, kaki lah, apalah dan lain-lain. Kitab Risalatun ila Ahli Thaghar. Okay. Ada yang kata itu karangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Ada yang kata itu bukan karangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Okey, andailah kita kata itu karangan Imam Abu Hasan Asy'ari. So itu adalah, ini sebut dalam Tabyin Kazib Muftari. The reason why dia karang Al-Ibanah, sebab nanti geng Hambali claim yang Abul Hasan Asy'ari sebagai tokoh ahli sunnah yang lawan Mu'tazilah tidak meraihkan golongan Hanabilah. So Abul Hasan Asy'ari kata, siapa kata? Macam tu. So dikarang kita Al-Ibanah. Ini disebut oleh siapa? Ibnu Asakir. Ibnu Asakir kata, Husain, dia raikan Hanabilah. Dikarang kitab Al-Ibanah. Ini aku bacakan Hanabilah. Aku bacakan Al-Ibanah. So Al-Ibanah yang ada dalam Tabyin Kazib Muftari, itulah Al-Ibanah yang paling sahih. Sekiranya kitab itu sahih nisbah kepada Abul Hasan Asy'ari. Kerana Ibnu Asakir dia tulis tahun 571 dia meninggal. Correct? 571. Imam Abu Hasan Asy'ari 3 to 4.
Jarak yang panjang ini ada kemungkinan al-ibanah tak wujud. Orang lain, murid dia yang karang, disandar kepada Abu Hasan Asy'ari sampai kepada Ibnu Asakir. Tapi saya memilih pendapat itu sahih nisbah kepada Abu Hasan Al-Asy'ari kerana Ibnu Asakir seorang muhaddis. Tugas muhaddis tu apa? Is to narrate transmission. So transmission dia, kalau muhaddis cakap dengan bukan muhaddis cakap, Aiman cakap dengan radio cakap, rakaman cakap, rakaman lagi betul dia Aiman, Aiman ni banyak lupa. Ni contoh dia, for example. So Tabyin Kazib Muftari kata ada ibanah dan ini, so itu. Dan menariknya, al-ibanah yang ada dalam kitab Tabyin Kazib Muftari dibandingkan dengan semua naskah ibanah, semua beza. Ibanah yang ada dengan ibanah yang lain pun beza. Itu saya dah buktikan. Yang itu saya dah buktikan. Pernah dibentangkan kat UIA kalau tak salah. Saya tak ingat bila. Saya pernah bentang dulu tahun 2019 kalau tak salah. Jadi saya ada hampir semua, saya tak kata semua, hampir semua. Sebab yang murah-murah tu saya tak beli. Yang Darkutub Ilmiah semua saya tak beli. Yang saya beli ni yang Fauqiyah, Al-Azhar, Al-Ibanah yang paling latest Wahabi buat, Darul Fadilah. Lepas tu saya pakai Ibanah yang India, cetakan India, dan Ibanah yang ada dalam Tabyin Kazib Al-Muftari. Kita boleh nampak semuanya berbeza. Ini semuanya berbeza. Ini menunjukkan dah ada tangan-tangan yang mengganggu. So nak selamat, Tabyin Kazib Muftari. Kalau bukan Tabyin Kazib Muftari, ada tak isyarat dia mensandarkan yad, istiwa dan lain-lain sebagai adun, anggota, a'dha? Ada tak? Makna hakiki, yusbitul ain, hakikatan, ada tak? Tak ada. Yang ada amiruha kama ja'at. So kalau amiruha kama ja'at, seperti Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar kata, ini namanya berpotensi sebagai sifat khabariyah. Sifat khabariyah itu apa? Dalam Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari dalam kitab ini sendiri menyatakan sifat khabariyah adalah sifat yang sampai kepada kita kata itu sifat. Kenapa? Kerana ada khabar. Apa makna dia? Wallahu alam. Still sama juga. Kenapa sebut dia, kenapa isbatkan dia sebagai sifat? Kita tak isbat dia sebagai zat, kita isbat dia sebagai sifat, sifat khabariyah. Apa makna dia tak tahu. Dia tak kata pun itu a'dha, dia tak kata pun apa. Dia hanya kata sifatun khabariyatin la na'rifuha illallah. Kan itu. Boleh buka lah kitab ni. Dan kitab ni memang diuraikan panjang. Itu bagusnya kitab mutawalat. So ini yang diambil oleh ulama macam Syekh Abdul Rauf Sengkil, Syekh Wan Daud Al-Fatani yang datang kemudian. Sebab apa? Syekh Abdul Rauf Sengkil ni murid kepada Ibrahim Al-Qurani. Ibrahim Al-Qurani mazhab dia mazhab Sufiyah. Mazhab Sufiyah ni mazhab siapa? Mazhab Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ni mazhab dia siapa? Mazhab dia Hambali. Mazhab Hambali tu dia tak nak ke kanan, dia tak nak ke kiri, dia straight. Itu je lah. Inilah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dia bukan mazhab Hasyawi. Hasyawi dia nak straight, tapi dia terlajak straight sampai dia kata makna hakiki. Dia isbatkan dengan makna a'dha, dia isbatkan dengan makna anggota. Kan? Dengan makna. Sebab bagi dia kalau kau tafwid, zam tafwid. Dia tak boleh. Tafwid tu berarti engkau mentakwil, takwil ijmali. Dia tak nak takwil. So dia nak isbat dengan makna hakiki supaya keluar daripada takwil. Itu bukan Hanabilah. Hanabilah tu macam Tabyin Kazib Muftari punya Al-Ibanah. Exactly titik. So tak betul lah kalau orang kata Imam Abu Hasan Asy'ari pindah kepada 3 mazhab 3 kali. Yang dia orang kata dia pertama dari seorang Mu'tazilah, Mutakalimin, Abdullah bin Kulab, keluar lalu masuk ke Asy'ariyah, Salafi, ataupun Hanbali lah, atau Wahabi lah kira. Ini. So itu tak betul. Sebab apa? Dalam Tabyin Kazib Muftari dia hanya 2 fasa. Dia dari Mu'tazilah menolong nusrah ahli sunnah. Betul? Ibnu Furak. Ibnu Furak tu dah dekat dah. So Ibnu Furak tu murid Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid murid kepada Imam Abu Hasan. Dia kata dia hanya ada 2. Bukan dia kata hanya ada 2. Dia kata dari Mu'tazilah kembali ke
Nusratul Asy'ariyah, Nusratul Ahli Sunnah. Boleh faham? So, kegagalan golongan Salafi dalam bab ini iaitu dia orang dah memang ada agenda. So, dia orang memeras ibarat untuk ikut cita rasa dia orang. Faham? So, itu salah, tak boleh. So, di dalam Asy'ariyah kita kata, so kitab ini dia ada sintaks dia ada silsilah dia ada genealogi dia. Genealogi dia datang dari mana? Datang daripada kitab Al-Irsyad. Irsyad tu tadi sampai kepada Al-Lum'ah, Al-Lum'ah sampai kepada Abu Hasan Asy'ari. Kan? So, jangan salah. Jadi, memang madrasah kalamiyah yang ada di Maghrib adalah mengikut manhaj kitab Imam Juwaini Al-Irsyad dibandingkan Iqtisad. Kena faham bahawa Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam bab ilmu kalam, akidah, dia ada qawaidul aqaid, dia ada ni, dia ada Iqtisad. Iqtisad tu dah paling tinggi dah dalam ilmu kalam dia. Dia tidak seperti Imam Juwaini sebab dia lebih kepada tasawuf lah. Dia tidak melihat ilmu kalam ini boleh bawa dia kepada kebahagiaan sejati. Ini yang Prof. Nakib sebut sebagai the true happiness lah. Saadah apa? Saadah yang betul-betul hakiki. Saadah hakikiyah adalah di akhirat nanti. You pandai ilmu kalam, pumpam, can it lead you to the paradise? Not really. Sometimes orang pandai-pandai duduk gaduh dengan orang lain, hati kotor juga. Itu yang dia tak terima benda tu. Ni. So, Imam Ghazali, sebab itu kitab Iqtisad dan lain-lain tak begitu famous. Dan yang tu, kitab Iqtisad tu untuk bunuh pisau Mu'tazilah tu je tujuannya. Tujuan dia dengan yang fiqh-fiqh yang lain. Ni. So, Al-Irsyad. So, bila Al-Irsyad masuk ke Maghrib, dia mengasyairahkan semua utara Maghrib. Masuk dari Libya, Tunis, Algeria, Maghribi. Bila semua dah jadi asyairah, Assalamualaikum. Kaifa haluka? Anta mazilta huna? Fil master atau doktorah al-an? في الفصل الأخير. الفصل الأخير إجازة يعني قبل الماستر في الدبلوم في الإجازة لا انتهيت؟ لا منتهي بعد. أوي أسرع وتواصل ماستر ودكتوراه. وكيف أنا أشرح هذا باللغة الملاية وأنت لا تفهم؟ أولا أن تتقن الملاية؟ لا. ظننت أنت تتزوج بماليزيا سيزن تتقن على الملاية. Okey, kama waqa'a fil irsyad, seperti yang berlaku dalam kitab Al-Irsyad. Jadi semua all of that follow Al-Irsyad Imam Juwaini. That's why bila Qarawin dia berubah menjadi Asy'ariyah, kitab pertama dia ajar Al-Irsyad. You see Qarawin, yes, in the 500, early 500, dia dah baca kitab Al-Irsyad Imam Juwaini. This is the history. So very manfaat. Dan dia ada banyak syarah. Al-Irsyad banyak syarah. Wa ghairihi dan selainnya. Wa ghairihi of course lah, dia tak berdiri sendiri, dia kena ada yang lain. Li adami ikhtisasil qaidi bi hadzal wajib. Balil ahkamu kulluha innama tathbutu inda ahli sunnati bisyar'i. Yakni dia mula dengan membahaskan awalam ma yajibu, itu adalah syar'i kan. Kita kan belajar syariah, belajar apa? Belajar Umul Barahin. Yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa ma yajibu lillahi azza wa jalla wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wa kadzalika yajibu an ya'rifa misla dzalika li fi haqqir rusuli alaihi musallatu wassalam. Sahih? Fa hadzal wajib yusamma bil wajib asyar'i at-taklifi. Taklifi. So bila wajib taklifi disyarahkan oleh Imam As-Sanusi, iaitu apa? Tasbutu inda ahli sunnati bisyar'i, bukan bil aqli. Ini yang hari ini pelajaran lah tadi. Akidah Islamik, akidah tadi. Siapa yang masuk lah? Ni semua tak ada. Tak ada Kalau yang masuk kelas saya tadi, kita bahas tentang
apakah boleh halal haram syar'i ditentukan bil aqli atau bis syar'i? Nah, ahli sunnah hanya dengan bis syar'i. Now, bis syar'i, nas syarak dia kata apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Betul. Fa'lam itu perintah, amr. Ya dulu alal wujub. Ketahuilah, kena tahu annahu la ilaha illallah. Kan? So, kita sambung kepada matannya. Anna awwala ma yajibu qabla kulli syai'in ala man balagha, pada orang yang telah baligh, an yu'mila fikrahu fi ma yusiluhu ilal ilmi bi ma'budihi. So dia ikut nas. Dia mukhalafah dengan Al-Bakilani. Dia mukhalafah dengan mutaqaddimin Asy'ariyah. Sebab beberapa mutaqaddimin ni khilaf dia banyak. Ada yang kata niat. Sebab amal, mengetahui itu amal. So dia perlu kepada niat. So dia kata niat. Awal wajib adalah ma'rifah. Awal wajib adalah an-nazar. Kan? Kan? Betul. An-nazar tu analisa lah, apa angan-angan, apa bahasa Melayu dia? An-nazar. Mencerap idrak, ya, apa? Tilik. Mentilik. Tilik mean to analyze, to think, to etc. So dia kata apa? Ayyumila, untuk menjalankan fikrahu, fikiran dia, fikiran mukallaf tadilah, man balagha tadi, fima, pada perkara, yusilu, ma tu ma mausul, correct? Kalau silah dia diterjemah apa? Ingat, baru je hari Isnin. Yang. Fima, pada perkara, yusiluhu, yang membawakan fikrahu tadi, hu, kepada orang tersebut, kan? Fikiran itu dapat membawa orang tersebut, hu tu balik ke man balaghah lah. Nampak tu? Ni dhabit yang betul. Jadi kalau korang i'rab yusilu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i marfu'un li'annahu khalin anil nawasib anin nasibi wal jazimi, sahih. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu minal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bihi syai'un fi akhirih. Kan? Lepas tu wa fa'iluhu, ni yang penting. Fa'iluhu domirun mustatarun jawazan raji'un ila fikruhu. Kan? Al-ha'u maf'ulun bih domirun maf'ulun bih mabni ala dhammi, mabni ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Betul tak? Wal ha'u raji'un ila, ini baru betul, ala man balagha. Itu cara i'rab yang sempurna. Yusiluhu ilal ilmi, kepada ilmu. Ilmu berarti ma'rifah, mengetahui. 539 dah. Ya Allah. Ilal ilmi, untuk mengetahui bi ma'budihi, mengetahui dengan, ba tu huruf jar. Jar itu ta'alluq. Ta'alluq dia dengan siapa? Ba al-ba'u tata'allaku bimadha? Ilal ilmi bi ma'budihi. Al-ba'u harfu jarrin tata'allaku bi, ayo Syekh, ya alim, alimus sirri wa akhfa.
Ha? Ilmi. Ilal ilmi. Ilmi itu isim tapi dia masdar, dia boleh beramal, dia bukan dia beramal, dia adalah memiliki makna fi'il, kan? Dia memiliki makna fi'il kerana ta'alluq dia kena fi'il atau makna fi'il. Al-ilmi ilal ilmi bi ma'budihi, mengenal ma'bud tu Allah lah, zat yang disembah, zat yang disembah oleh man. Al-ha'u balik kepada man. Minal barahini ayyu'mila fikrahu fima yusiluhu ilal ilmi bi ma'budihi. Minal barahini, min tu min apa tu? Bayan. Yang dibayankan apa? Siapa yang kata ma tadi? Ma. Fima, ma tu. Apa yang menyampaikan dia itu adalah barahin. Betul? Nampak tu? Barahin iaitu yakni burhan. Apa makna burhan? Burhan yakni dalilun la niqasha fihi. Dalil wadih. Itu nama dia barahin. Minal barahini, daripada beberapa burhan, dalil. Al-qati'ati, yang pasti. Yakni qati'ati. Yani la yumkin an nunkiraha. La yumkin an tunkiraha. Wal adillati sati'ati, dan dalil-dalil yang sati'ah. Apa maksud sati'ah? Kokoh. Yang tak boleh dipatahkan. Ni. So itu dia suruh. Perkara yang wajib sekali adalah untuk menjalankan fikiran dia untuk mencapai apa yang ia, iaitu mengenal Allah SWT. Illa ayyakuna hasala lahu al-ilmu bidzalika qabla al-bulugh. Hanya sahaja ayyakuna, adanya orang tersebut, siapa man tadi, hasala, terhasil, lahu bagi man, apa al-ilmu, ilmu, bidzalika, dengan yakni barahin qati'ati wal adila ila akhirih lah semua tu, qabla al-bulughi, sebelum balik. Falyashtaghil, maka mestilah man tadi itu berisytighal, ba'dahu, setelahnya, bil ahammi, apa yang paling penting, fal ahammi, lalu yang terpenting. And so then one by one yang paling penting. So basically al-imam apa nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-imam as-Sanusi, apa dia punya awal wajib likulli mukallafin? Awal wajib likulli mukallafin apa awal wajib likulli mukallafin? Niat atau ma'rifat atau nazar? Hello? Nazar. Dia ambil nazar. Dia ambil pendapat nazar sebagai awal wajibin ala kulli mukallafin. Dia panggil tu, dia ambil tu. Sebab apa? Sebab bagi dia, bila dia dah baligh, dia ada responsibility to know who is he. Siapa diri dia, Tuhan dia. So dia kena kerahkan untuk berfikir. So kalau dia ambil pendapat Imam Baqilani, Imam Baqilani ni pendapat Imam Baqilani, nazar, maka konsekuensi dia jadi macam Imam Baqilani jugalah. Konsekuensi dia itu yang nanti menjadi wajib. Orang yang yang tidak mengetahui dalil boleh menyebabkan kufur dan lain-lain. Nanti kita akan bahas perkara tersebut later, insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita ittifaq sampai sini. Kita sambung lagi minggu hadapan. Dah nak pukul 6. Kenapa hari tu ana kuliah maghrib, hari Isnin tu ana sampai tu dah azan. Tak sempat pergi bilik air, tak sempat apa. Okey, insya-Allah. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.